Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab perisai Muslim. Orang Muslim dia kena ada perisai untuk mempertahankan dirinya daripada manusia dan juga daripada segala makhluk lain daripada manusia. Mana orang nak mengacau kita pun tak boleh. Makhluk-makhluk lain pun kita tidak benar dia kacau kita. Bab yang ke-61, doa urih, doa ketika angin ribut. Naknya waktu angin ribut, angin kuat. Jadi angin ni ada dua jenis. Angin yang biasa, dia panggil yang bertiup, sepoi-sepoi bahasa panggil ni, untuk nak menyejukkan badan kita, nak bergerak oksigen ni. Ini angin ni, kalau tiup angin ni tak payah baca doa. Lama ke nampak angin tiup sikit, doa dah. Tak kerja buat lah kita ke doa angin. Naknya angin kuat. Mana nampak angin tu, angin ribut. Macam waktu dekat nak hujan tu, angin ya bergoyang pokok-pokok. Itu enak. Mana kalau angin-angin biasa ni tak payah baca doa. Hak tu angin, dia panggil angin, memang angin yang kita nak kepada dia tu. Nak suruh sejuk udara, nak suruh suasana sihat. Jadi apabila kita tengok angin ribut, macam mana kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata apa? Ar-rih min rauhillah. Nabi kata angin-angin itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang angin itu rahmat. Kalau tak ada angin, tak jadi kita ni. Tak usah kata benda-benda ni, orang, manusia ni. Kalau tak ada angin, dia buat benda tak buat benda. Kalau kita mana tak gitu, tak naik angin dia tu. Naik angin. Tapi naik angin semangat dia, kalau naik angin betul, rebah pula. Jadi payah juga nak tafsir angin ni. Satu cerita angin ni satu cerita yang panjang. Maknanya kalau naik angin tu ada dua jenis naik. Naik angin dalam kepala otak dia, rebah dia. Mana tu? Naik angin dia tu. Satu lagi semangat tu dia panggil angin. Mana tak pergi ni? Tak naik angin. Tak naik semangat. Jadi itu cerita-cerita angin. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rih min rauhillah. Nabi kata angin-angin itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Dia bawa mari rahmat dan angin juga bawa azab. Jadi dua-dua sekali dia bagi. Maknanya angin ni kerja dia bawa rahmat dan kerja dia bawa azab. Fa iza ra'aitumuha fala tasubbuha. Nabi kata bila kamu tengok angin kuat bertiup, mu jangan sumpah. Jangan sumpah angin. Jangan celaka angin tu. Kuat gini ni angin ni runtuh habis bangunan ni. Cabut habis pokok-pokok. Jangan apa ni? Jangan kita cerca, jangan kita kutuk angin. Yang kita nak apa? Was'alullaha khairaha. Nabi kata kamu minta kebaikan yang ada dalam angin. Wasta'izu min syarriha. Kamu minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang dibawa oleh angin. Sebab angin ni dia mari dua. Dia mari bawa baik pun dia bawa, yang tak baik pun dia ada dia. Jadi macam mana kita nak buat? Apabila kita tengok angin kencang berlaku, jadi hendaklah kita baca doa ini ikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku minta daripadamu kebaikannya. Kebaikan angin ni kita minta baik. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukannya. Jadi hak mana baik kita minta, yang tak baik itu kita minta perlindungan. Yang pentingnya Nabi kita sebut dalam hadis ini, jangan kamu cerca, jangan kamu maki, jangan kamu kutuk angin. Celaka angin mari. Kenapa? Kata Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam yang besar. Orang Malaysia ni bila sebut Syafi'i, dia kata mazhab dia lah. Imam Syafi'i kata apa? Tidak layak, tidak patut bagi seorang itu yasubba ar-rih, cuica angin ataupun kutuk angin ataupun sumpah angin. Jangan.
Kenapa? Fa innaha khalqullahi muti'. Angin ni satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat. Dia ikut plan. Allah SWT bagi perintah pada dia, angin membawa air pergi siram, jiru. Pergi cuah air ni di mana-mana, dia akan pergi. Angin mungkin terbalik kapur orang ni sebab nakal. Dia pergi. Mana angin ni satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat. Wa jundun min ajnadihi, salah satu daripada tentera Allah. Ingat tak ingat bila tentera Allah Ta'ala angin ni? Waktu dalam peperangan Ahzab, tahun yang kelima hijrah, berlaku peperangan besar di Madinah. Tentera Islam ada 3,000 orang. Tentera kafir Quraisy, dia kumpul semua kafir yang ada di sekitar Madinah ni, Mekahnya, di kawasan-kawasan yang mana ada ni, dikumpul semua. Dia boleh kumpul 10,000 tentera. Coba kita bayangkan, 10,000 tentera mari nak lanyak Madinah. Nabi kita ada 3,000 ya tentera nak bertahan Madinah. 3 lawan 10. Jadi berapa? 3 orang, 10 orang 3 orang. 10 lawan 3. Berat tu 10 lawan 3 dah. Berat juga. Kalau dua sama 2 dengan 1 berat dah. 10-3. Jadi Allah SWT, doa Nabi kita minta pertolongan Allah, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taraha. Allah Ta'ala kata, mu jangan bimbang, kami hantar ke atas tentera Ahzab angin dengan tentera yang tak nampak. Angin mari tiup, kemah tentera Ahzab ni terbalik habis. Kemah dia, hak dia duduk kemah ni terbalik tu, terakak habis. Uyuk ni, uyuk dia tengah duduk masak nasi. Mak tak masak nasi arak ni mak. Tengah duduk masak makanan dia, terbalik habis. Nak makan apa? Malaikat pula mari duk tiup dalam hati dia ni, rasa derung takut, yang menyebabkan tentera Ahzab lari balik. Itu cerita. Jadi angin ni seorang satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat. Dia ikut arah Allah Ta'ala, perintah dia pergi curah di mana air ni pergi. Yang kedua, angin juga salah satu daripada tentera Allah. Allah SWT hantar angin sebagai tentera. Kalau dia hantar angin tentera, tak payahlah weh kita pakai duduk dia ya. Angin pergi sebab apa ni, langgar habis, terbalik habis. Betul? Ni dia kata mana boleh angin langgar. Bom, dia orang nak jatuh bom daripada atas ni. Apa salah mari angin dia tiup bom ni, pusing balik, dia dicapak di atas tentera orang kafir. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, jadi Allah Ta'ala jadikan angin ni, kata Syafi'i, rahmatan wa nikmah. Dia jadi rahmat dan dia juga jadi bala ke atas mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila tengok angin kuat, bila tengok angin kencang nak mari gelak dah dunia ni, kita minta doa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang pertama. Baca yang kedua dalam bab angin ni, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Tengok artinya, ya Allah, aku minta daripadamu kebaikannya, kebaikan angin. Doa ni sama dengan atas tadi, tapi tambah dia lagi. Kebaikan yang terdapat padanya. Kebaikan angin satu, kebaikan yang terdapat dalam angin itu. Dan kebaikan yang terdapat padanya dan kebaikan yang dikirimkan bersamanya. Jadi sekali angin ni
ada kirimnya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Aku berlindung denganmu dari keburukannya, keburukan yang terdapat padanya, dan keburukan yang dikirim dengan angin itu. Jadi 3 benda yang kita ada sini. Karena itulah ibu kita, siapa dia ibu? Mak kita siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tengok angin kuat bertiup, apa jadi? Urifa zalika fi wajhihi. Nampak muka Nabi ni berubah. Nampak dia unsing, nampak dia bimbang. Takut apa? Takut angin hak mari ni bawa azab. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang kerana berapa banyak umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan dengan azab dengan angin. Jadi oleh kerana pengalaman umat-umat dulu ni dibinasa dengan angin, wa arsalna alaihim rihan aqim dan macam-macam lagi. Mana Nabi kita bimbang, tengok gelap langit, sudah. Apa benda ni? Jadi Nabi kita berdoa kepada Allah SWT minta kebaikan. Jadi wa aqbala wa adbara, Aisyah kata. Nabi kita pergi mari, tak ada dia. Aqbala wa adbara, mana pergi ke sana, pergi belakang, pusing sana, pusing sini, mana nampak dia tu bimbang. Nampak dia tu runsing, tidak tenang. Fa iza umtirat. Bila hujan turun, amtarat, apabila hujan turun, surra bihi, Nabi kita pun senyum. Alhamdulillah, hujan turun, bukan azab. Fatas'aluhu Aisyah. Aisyah kita tanya, ya Rasulullah, kenapa saya tengok ke kanda petai ni tak tenang ni? Pergi sana, pergi mari, tak duduk dia ni. Nampak muka pun lain macam je. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khasyitu an yakuna azaban sullita ala ummati. Allahu akbar. Nabi kata, aku bimbang tadi, takut azab mari nak timpa ke atas umat aku. Sallallahu alaihi wasallam, sangat rahmat Nabi kita ni, sebagaimana berlaku pada kaum Ad. Falamma ra'awhu aridan mustaqbil audiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Puak-puak dengan mak kau hujan nak mari tu, hujan bawa keluar daripada rumah, bawa berdi, bawa bekas air, nak tak ada air hujan. Tengok-tengok api mari, ya habis hancur lebur. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita ni minta 3 perkara. Yang pertama sekali minta kebaikan angin itu. Sebab apa? Sebab dengan ada angin, manusia ni suka. Allah, sedapnya angin. Jadi kita rasa angin mari tu sedap. Kita buka, kalau duduk dalam rumah buka tingkap, duduk luar rumah tu tengok, dia suka tengok angin. Yang kedua, khaira ma fiha, kebaikan yang ada dalam angin tu apa dia? Biasanya anginnya akan bawa hujan, matar. Dan kebaikan yang dikirim kepadanya itu, iaitulah apa-apa yang dibawa bersama dengan hujan itu, bukan sekat hujan saja, dia bawa rahmat lagi. Nanti kita tengok rahmat Allah SWT ni ajar kepada kita, beri kepada kita melalui angin. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat dah, jangan sekali-kali kamu cerca, kamu maki, kamu kutuk angin, kerana angin itu adalah makhluk Allah yang sangat taat, tentera jundum min junudillah. Jadi Allah Taala kira angin, wa min ayatihi an yursilas ar-riyaha mubasysyirat, di antara tanda-tanda kuasa Allah Taala hantar mari angin sebagai memberi satu berita gembira kepada hamba-hambanya. Habislah doa kita ni, doa untuk angin. Kita berpindah pula kepada yang ke-62, doa ketika mendengar guruh. Jadi bila kita dengar guruh langit, raung bunyi. Apa kita nak buat? Setengah orang dia bertepik, oi guruh. Apa dia? Kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang sudah belajar, kita nak baca apa bila kita dengar guruh? Tengok. Seorang sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni siapa dia? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mak dia Asma, kakak kepada Aisyah, ayah dia Az-Zubair ibn al-Awwam. Kan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dia tengah mengajar. Dia tengah duduk mengajar hadis, ceramah. Bila dia dengar guru, taraka al-hadis, duduk dia. Jadi dia tengah cakap ke, dia tengah duduk mengajar, tengah kuliah ke, bila dia dengar guru, dia diam dan dia baca ayat ni. Sama-sama kita baca. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi
Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Jadi tanda di situ doa ini dibaca oleh Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair bila dengar guru, dia baca doa ni. Maknanya maha suci Allah yang diucapkan tasbih oleh guru. Guru tu dia tasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana dia tu besar, tasbih dia pun sengat naik bulu kamu, takut kita. Kihnya kuat dia tu. Dan malaikat dengan memujinya lantaran takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tengok sini apa dia cerita. Kata di Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli-ahli tafsir, ar-ra'du tu ismu malakin. Ra'du nama malaikat yang menghalau awan. Malaikat yang halau awan ni suruh pergi hujan mana-mana tu, malaikat tu nama dia ra'dun. Jadi pasal itulah dia kata subhanalladzi yusabbihur ra'du. Maha suci Allah yang telah bertasbih oleh ra'du. Siapa dia ra'du? Malaikat yang jaga awan. Nak halau awan suruh pergi hujan mana-mana tu, dia tasbih tu baru tahu tu. Kalau dia tepik berkali pakai mati selalu kita. Tasbih dia tu gawi. Terkanyak kita. Terkanyak. Takut habis duduk dalam rumah tutup itu. Duduk dalam kereta tutup tingkap. Tengah duduk berjalan lagi cari tempat nak berlindung. Macam-macam. Maknanya cari pelindungnya kita. Itu ra'du tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan tafsir kata ar-ra'du ismu malak. Ra'du tu nama kepada malaikat yang menghalau awan. Nak suruh pergi hujan ke mana. Daripada Abdullah bin Ibn Abbas katanya, seorang Yahudi mari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita Yahudi. Yahudi ni dia banyak cerita dia sebab dia baca dalam kitab dia, dalam kitab Taurat dia sudah ada cerita-cerita tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi Yahudi ni mari nak cek betulkah Muhammad ni Nabi. Dia mari jumpa. Ya Muhammad, dia kata, fasahlu anir ra'di mahu. Hei Muhammad, ra'dun tu dalam Quran yang sebut yusabbihur ra'du. Ra'du tu guruh tu ra'dun. Siapa dia tu? Apa dia ra'dun? Soalan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakum minal malaikah. Ra'dun tu malaikat, salah seorang malaikat dari kalangan malaikat yang ramai, muwakkalun bishab, yang duk jaga awan. Kerja dia jaga awan. Dia ni ada tongkat dia daripada cahaya yang dia halau awan ni bawa ke mana, nak pergi hujan di mana. Qalu fama hadha saut alladhi nasma. Tak apalah, dia kata ra'dun tu malaikat. Tapi suara yang bunyi ni suara apa? Kata di Yahudi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala zajratus sahab. Iaitulah malaikat tu halau dia punya awan tu bunyi lagi tu. Qalu sadaqta. Kata di Yahudi, benar. Apa yang jawapan kamu tu betul ya Muhammad. Biasanya orang Yahudi ni kalau dia mari tanya betul tu, kebanyakannya dia masuk Islam. Kerana dia mari tu nak cek, nak tengok betul ke tidak jawapan ni serang sama ke tidak dalam kitab dia, dalam kitab Taurat dia. Kalau sama, dia masuk Islam. Kecuali orang yang orang yang tak ada hidayah dari Allah SWT tu tak ada arah lah. Royak lah apa benda pun dia tidak akan berlaku dah, tidak akan dengar kata dah. Ada juga satu kumpulan sesat, buat Rafidah. Rafidah ni kumpulan pelampau yang duk puja Sayyidina Ali. Nama dia kumpulan Rafidah. Rafidah kata apa? Hak bunyi gong langit itu dia kata suara Sayyidina Ali. Ali bersin langit itu bunyi macam kelak. Bagi dia ni Sayyidina Ali ni tak mati-mati kali. Buat Rafidah ni. Buat ajaran sesat. Jangan duk main dengan dia. Habislah kita tentang guru. Kita berpindah pada bab yang ke-63, doa istisqa.
doa minta hujan. Jadi kita nak doa minta hujan pula. Satu 69 doa minta hujan. Allahumma asqina ghaisan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Allahumma asqina ghaisan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Allahumma asqina ghaisan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Tengok terjemah dia, ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya, yang bertapis-tapis, yang memberi manfaat dan tidak memberi mudarat, yang segera dan tidak lambat. Jadi kita minta hujan yang turun ni hujan yang bermanfaat. Kalau hujan yang tak bermanfaat, banjir kita, mati habis pokok-pokok, terhanyut air habis. Jadi segera, jangan lambat, minta terus selalu. Sebab biasanya kalau kita salat istisqa ni, kita minta hujan ni, pada waktu itu waktu sangat kemarau dah tu, maknanya kita perlu kepada air. Jadi itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar tentang minta hujan. Kemudian di antara doa Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar lagi, Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Jadi itu di antara doa lagi, ya Allah siramilah kami, ya Allah siramilah kami, ya Allah siramilah kami dengan air hujan. Jadi kita minta aghithna. Doa yang seterusnya yang ketiga dalam bab minta hujan ni, Allahumma asqi ibadak wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Allahumma asqi ibadak wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Allahumma asqi ibadak wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, siramilah hamba-Mu dan hayawan-hayawan ternakan-Mu, dan sebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati. Mana negeri yang mati itu negeri yang pokok-pokoknya sudah kering, itu negeri mati. Jadi dengan turun hujan negeri akan hidup balik. Jadi cerita istisqa ni ada cerita dia. Jadi 2-3 cerita. Ada satu cerita hadis yang kedua tadi, hadis yang Allahumma aghithna tadi. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata sedang Nabi kita tengah duk khutbah pada hari Jumaat. Nabi kita sedang berkhutbah di mimbar dia hari Jumaat. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Dia pergi cakap, ya Rasulullah, halakatil amwal usu abidah harta benda, wang qata'atis subul, jalan-jalan apa pun habis. Pad'ullaha yughithana, minta Nabi kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala beri hujan kepada kami. Maka Nabi kita dalam khutbah
dalam khutbah Jumaat tu Nabi kita akak doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna dalam khutbah. Kata di Anas radhiyallahu taala nu, wallahi dia bersumpah, ma nara fis sama'i min sahab. Waktu kami masuk masjid tadi, tak nampak apa-apa tanda di langit. Ada awal ke ada memang panas tu. Kalau tak panas okeylah orang ni mari mengadu pak binasa haiwan ni. Wabi dan tidak ada di antara masjid ni dengan Salak, Jabal Salak itu bangunan-bangunan tak ada. Tiba-tiba bila Nabi kita angkat tangan berdoa Allahumma aghithna, kita nampak gelap di sebelah Salak. Nampak gelap mari. Awal mari dah. Duduk di tengah-tengah langit. Jadi tak sempat mereka ni keluar daripada masjid hari Jumaat tu, hujan turun. Perahu turun. Fama wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Seminggu hujan turun, keruh turun. Kemudian minggu depan Nabi kita tengah khutbah. Mari pula pocik tadi. Ya Rasulullah. Dia kata apa? Halakatil amwal, binasa abidah pula dah. Harta kita hanyut dah. Pokok-pokok mati habis pula dah, hanyut di air. Fad'ullah an yumsikha 'anna. Tolonglah doa Allah Taala, mintalah hujan ni berhenti. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa pula Allahumma hawalaina wala alaina. Mintalah hujan ni berhentilah. Bola sininya kalau nak hujan juga hujan di atas-atas bukit ni untuk buat bekal air. Kata Nabi kata di Anas radhiyallahu taala nu fanqala'at. Sudah maya Jumaat keluar daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari tokoh tengah langit. Cerah langit dengan matahari macam minggu lepas juga. Sebelum doa minta hujan cerah, lepas minta hujan angin. Apa ni? Tak ada keluar masjid hujan tu. Minggu ni pula bila Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina, keluar masjid sudah hari Jumaat tu ni ngap payah habis dah. Cerah matahari, balik tak payah tak ada hujan. Tengok tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT beri kepada dia apa ni? Berdoa dia tu Allah Taala minta bagi selalu pertolongan. Maka di sini kata di alim ulama kita sini kata apa? Jawaz mukalamatil imam. Maknanya kalau lah seorang itu perlu ada masalah besar berlaku, boleh dia pergi cakap dengan imam yang sedang berkhutbah. Maknanya kita mai ya. Khatib tu imam ada masalah apa-apa berlaku. Jadi khatib boleh istiar atas mimbar dia berlaku selalu. Jadi kalau tempat kita buat lagi tu marah dia habis. Dia kata gua dia ni tak kuat mari duduk kecek dengan tu imam ni. Jadi kalau benda besar lah. Kalau benda yang tidak ada masalah, tidak ada perkara yang berat, tak payah mari duduk buang dengan tu imam tengah duduk khutbah saja. Ataupun mari awal bagi tahu ke imam, khatib dulu naik. Jadi pak cik ni mari lewat. Jadi nak bagi tahu tak sempat dah. Nabi datang duduk mimbar dah tengah duduk khutbah. Ya Rasulullah, halakatil amwal, punuh habis dah. Keing kota habis negeri. Yang kedua, istihbab tikrarid doa. Tengok salatan. Hak sunatnya kita bila kita berdoa, kita buat macam Nabi kita doa ni 3 kali ulang. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma ulang 3 kali. Itu cantik. Yang ketiga, boleh kita masukkan doa istisqa ini dalam khutbah Jumaat, dalam doa atas khutbah, dalam khutbah. Maknanya salat istisqa ni 2 cara ada. Sama ada kita masukkan dalam salat Jumaat kita, dalam khutbah kita tu pakai doa itu lalu. Allahumma aghithna. Ataupun imam pemimpin negara ni, macam kita sini raja, menteri besar, perdana menteri boleh isytihar bahawa negara kita dalam keadaan kemarau hari ni, hendaklah umat Islam semua berkumpul di tempat sekian-sekian pada hari yang sekian, pada waktu pagi dia sedia kumpul, kita semaya istisqa. Jadi kalau semaya istisqa secara khusus begitu, maka cara dianya macam kita semaya raya juga. Lepas pada semaya itu, biasanya imam dia akan khutbah bagi nasihat kepada masyarakat ni supaya bertaubat kepada Allah SWT. Dan lepas semaya istisqa, lepas dia doa, dia akan balik baju dia. Maknanya kalau kita pakai serban macam ni, kena pula serban paling atas bawah. Hak pakai piyah ni, balik piyah ni, balik datang. Jadi nak pergi maya istisqa tu kena beringat sikit lah. Piyah tak pasal lama tu kena
kena cari hak lain. Pasal nak balik piah ni lama dia tolak baru buka rahsia enggak. Jadi kalau pakai serba tukar serba, kalau pakai jubah yang baju kita ni yang boleh buka baju pakai terbalik. Pasal pakai terbalik, naknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia nak pergi sembahyang istisqa dalam keadaan tabazzulan wa takhassu'an, dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah. Karena itulah kita balik baju ni, balik pakaian ni untuk apa? Nak royak Tuhan betapa berhajatnya hamba-hambamu ni kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tempat kita ni boleh jadi ada jaga-jaga tak. Baru ni ada berlaku sekali kita sembahyang istisqa di Kota Baru, alhamdulillah Allah Taala turunkan hujan yang begitu banyak. Jadi itu semua sunnah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat. Bila berlaku kemarau, istisqa. Bila mai gerhana matahari, sembahyang solat gerhana. Gerhana bulan, sembahyang sana. Jangan duk main bedil. Tengok orang kita bila gerhana bulan dia kodok main beli terapu tengok. Nak tengok anak bulan. Tengok apa ni bulan gerhana. Apa kerja main terapu? Yang kita naknya sembahyang. Itu cerita salatul istisqa. Kita berpindah pula kepada doa ketika turun hujan. Ad-doa izar al-matar. Yang ke-64, doa ketika hujan turun. Kali kita doa istisqa, hujan apa turun? Bila kita tengok hujan turun, apa yang kita nak baca doa ni? Nak baca apa doa? Allahumma sayyiban nafi'a. Baca. Kita nak suruh ingat selalu ni. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Kata sekali. Kata lagi biar ingat. Jadi kena ingatlah, biasa hujan tempat kita ni selalu turun. Bila turun hujan, baca doa ni, Allahumma sayyiban nafi'a. Maknanya, ya Allah, cucurilah kami dengan hujan yang memberi manfaat. Jangan hujan yang meruntuhkan bangunan, yang menghanyutkan barang-barang semua sekali. Jadi sayyiban tu maknanya air al-matarul kathir, yakni air hujan yang banyak yang beri manfaat. Dan kalau hujan sikit-sikit tak memberi manfaat juga, sikit sangat. Tapi hujan banyak sangat jadi banjir pula. Jadi apa di antara sunnahnya, bila kita tengok hujan turun, baca doa ni. Dan sebut dalam riwayat lain, sebut dalam riwayat Nabi, dari riwayat Muslim, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anzalallahu al-matar." Bila turun hujan yang pertama turun tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan pergi duduk bawah hujan, dia kena air. Hatta yusibahu minal matar, sehingga kena air hujan sikit. Fa yus'alu an zalik. Orang tanya, ya Rasulullah, pasal apa bila hujan turun Nabi duduk bawah hujan? Hujan yang pertama tu, pasal apa duduk situ? Tidak terus lari, duduk biar kena hujan sedap baru kita masuk sembunyi. Fa yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu hadisu ahdin bi rabbih. Karena hujan itu turun daripada atas, maknanya dia dekat sangat masa dia tu dengan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi dia turun daripada bawah ni, sapa kita, jadi kita duduk situ dulu. Jadi itu di antara yang disebut di sebagian ulama mengatakan di antara tempat di antara tempat yang mustajab doa. Tanda situ. Di antara waktu yang mustajab doa, iaitulah inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Waktu turun hujan tu kita berdoa. Biar kena sikit air hujan pada kita dan kita berdoa, ya Allah, ya Allah, sebagaimana kamu turunnya rahmat pada hari ini untuk hayawan-hayawan, untuk makanan kami, maka turunlah rahmat juga, limpahkanlah, curahkanlah rahmatmu, aris qulubana, curahkanlah rahmat kamu dalam pada hati kami, biar hati ini jadi cerah, biar hati ini suka beribadat, biar hati ini jauh benci pada maksiat. Jadi kita minta, maknanya hujan itu turun menyirami pokok-pokok kayu, dan kita minta juga rahmat Allah Taala turun menyirami hati kita. Comel tak comel? Sangat cantik bila kita gabungkan di antara dunia dan akhirat. Mana kalau kita dok mikir dunia saja ya, sedap tu hujan turun tu, lepas ni kat banyak lawa timur ni, kira timur ya, kita dah murah sikit dia kata. Baik. Jadi di antara tempat mustajab doa kata ulama, iaitulah sewaktu turunnya hujan. Bila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata apa? Innahu hadisu ahdin bi rabbih. Karena dia tu baru dekat mari menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah. Az-zikru ba'da nuzulil matar. Jadi selepas hujan turun pula, apa pula yang kita nak kata? Bila lepas hujan turun, sesar hujan, kita kata apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kata. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Makna dia kami telah disirami hujan dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis mutirna ni, hadis ni panjang. Panjang cerita dia. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia cerita. Cerita apa cerita? Juga dengar cerita ni. Kata di Khalid, Zaid bin Khalid, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni dekat dengan Mekah, 20 km lebih sikit. Fi isri sama, selepas daripada turun hujan semalam, maya subuh tu lepas pada hujan. Semalam hujan, pagi ni maya subuh. Lepas salat subuh, Nabi kita berpaling kepada para sahabat dan bertanya, hal tadru madza qala rabbukum? Tengok kuliah subuh Nabinya. Nabi tanya sahabat, para sahabat semua, kamu tahu ke tidak apa Allah Taala berfirman? Tuhan firman apa pada kamu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat kata, Allah Taala dengan Rasul ya tahu, kami mana ada wahyu. Nabi bagi tahu baru kita tahu. Qala, firman Allah Taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allahu akbar. Dengar ni. Nabi kata, jadilah pagi-pagi ni hamba aku, ada di kalangan hamba aku yang beriman dengan aku dan ada yang kafir. Jadi ada orang beriman, ada hak kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Siapa-siapa yang kata lepas pada hujan ni, kita kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah disirami hujan dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, maka orang ni fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Orang ni orang beriman dengan aku dan dia kafir dengan bintang-bintang. Tak percaya ke bintang, percaya ke Allah. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza. Siapa dia kata kami hujan semalam dengan sebab bintang sekian-sekian. Bintang tu lah malam hujan, bukan kerana Allah. Fazalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Orang ni Allah Taala berfirman kafir dengan Allah, beriman dengan bintang. Bahaya tak bahaya kita? Bahaya. Kita tak nampak bintang boleh. Kita kata sebab tu hujan ni sebab bintang ni lah. Sebab apa bintang-bintang yang kita duduk mengaji sekarang ni. Musim orang panggil. Musim apa ni? Musim apa panggil? Musim tengkujuh, musim apa lagi? Ni musim bulan 2, bulan 3 hujan ni. Musim apa? Musim barak. Apa musim lagi? Maknanya kita sandar kepada barak ke tengkujuh, tidak sandar kepada Allah SWT. Jadi Tuhan kata sini, orang ni beriman dengan bintang, dengan barak, tidak beriman dengan Allah. Jadi bahaya. Cumanya ulama-ulama kita bahas di sini tentang kenapa kita kena kata mutirna bi fadlillah. Kita disirami hujan turun dengan limpah kurnia Allah SWT. Ulama-ulama Abu Amr bin Salah kata apa? Dia kata bintang itu ada 28 bintang. Tengok belajar sikit ilmu bintang kita ni. Bintang annaha samaniyatu wa ishruna najman. Ada 28 bintang yang diketahui tempat naik bintang itu di mana. Dan bulan berapa dia naik, tahu belaka. Ini dikenal dengan nama Manazilul Qamar, tempat duduk bintang yang 28 ini. Jadi bagi orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang zaman dulu, dia percaya betul bintang ni lah waktu hujan. Jadi siapa-siapa di kalangan orang manusia hari ni yang betul-betul beriktikad hujan itu kerana bintang ni, maka orang itu kafir betul. Tetapi kalau dia kata kalau setakat dia apa ni, dia tahu hujan ni kerana Allah, cumanya kita nak sandar juga kepada bintang ni, maka hak ni tidak jadi kafir. Tetapi dia jatuh ke lembah karahah, ke lembah perkataan yang makruh. Sebab apa makruh kita kata lagu ni? Kerana
dia ni kan satu kalimah yang duduk di antara dua, kafir dengan tak kafir. Jadi oleh kerana kafir, kenapa kamu kata juga macam ni? Jadi tak boleh kita kata sandar benda itu kepada bintang. Pendapat yang kedua yang mengatakan kufur di sini iaitulah kufur nikmat Allah. Orang ni kafir bukan kafir syirik, tapi kafir nikmat kerana dia telah menyandarkan hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain dalam Muslim, asbaha minan nasi syakirun wa kafirun. Jadi Allah Taala sebut ada di kalangan manusia yang bersyukur dengan nikmat hujan, ada yang kafir dengan nikmat. Jadi walau macam mana pun satu perkataan yang tidak baik. Yang kita nak tambah di sini, selain daripada biasanya orang Melayu ni dia tak main bitai-bitai ni. Main ke tak main? Tak main. Dia main tu bomo. Lagu mana main tu bomo. Ini bahaya. Kalau tanya kita nak buat kenduri dah. Tanya kita nak buat majlis-majlis besar-besar, nak kahwin anak contohnya. Ambil dulu tarikh. Berapa hari bulan ni kita jumpa tu bomo. Tarikh ni lagu mana tuan? Jadi ke tak jadi ni? Tuan putih lihat tengok. Beres tarikh ni. Jadi kebetulannya tarikh dia nak 15 hari bulan contoh. 14 hari bulan hujan. 15 hari bulan kemarau. Petang hari bercakap dia. Ini kita kadang-kadang kita dengar juga orang kampung ni buat. Dia kata bisa ustaz tu. Boleh dia buat lagi hujan bagi 14. Lepas tu kita nak bayar 15. Ini satu perkataan yang bahaya, boleh bawa kepada perbuatan yang syirik. Kerana apa? Kerana dia telah sandar turun hujan tak turun hujan ni kepada ustaz, bukan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir. Tu yang waktu 14, 15 tak hujan, tak ada masalah. Jadi jangan duduk main sandar-sandar ke tok bomo. Supaya jugalah nak masalah hujan, masalah apa lagi ni. Nak cari hari nak menikah ni hari apa. Jadi kita tanyalah. Dia duduk cerak di mahkamah tu, esok kita tanya ustaz hari berapa nikah boleh jadi. Main-main pok kita ni. Hujan hari macam-macam lah. Jadi kesimpulan kitanya, bila hujan tu kita kena kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hujan itu dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia. Bukan kerana siapa-siapa tak ada. Tak ada sana siapa. Kerana Allah. Jadi itu termasuk dalam bab akidah dalam masalah hujan. Bab yang terakhir dalam masalah hujan ni, insya-Allah kita bab yang ke-66, doa ketika hujan terlalu lebat. Jadi bila hujan lebat sangat, ia menakutkan kita pula dah. Tadi tak hujan minta istisqa. Bila hujan lebat sangat, kita kena baca doa ni. Ikut baca. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami waz-zirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami waz-zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami waz-zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ini doa nak tolak hujan. Tak payah cari tak bomo, dah makan baca sendiri ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah ditimpakan bencana ke atas kami. Ya Allah, turunkannya di dataran tinggi. Jadi kalau hujan nak turun juga, jangan turun atas kapur ni, turun atas bukit. Sebab apa turun atas bukit? Kerana bukit tu tangki. Tangki apa? Tangki air. Itu yang ajaibnya tak? Biasanya air bawah tidak ada, tapi air mari atas bukit. Jadi bila turun atas bukit, mata air itu akan mari. Ini satu benda yang ajaib. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Tuhan sebut dalam Quran, mu tengok bukit lagu mana aku pacak dia. Lepas pacak lah, jadi pula bukit ni tangki air pula duduk situ. Bukit ni jadi tangki air. Masa itulah tak boleh nak gondol dia macam-macam. Tadi kita dah cerita kepada pelajar-pelajar ni, bukit di Mekah ni bahaya betul. Kalau hujan sekejap, banjir selalu. Sebab bukit tu dia tak ada pokok. Tak ada pokok. Mana hujan turun, dia mengalir terus keluar. Dia tak nak pergi air. Nak pergi apa lagi? Pokok tak ada. Akar-akar kayu tak ada. Jadi dia turun terus. Itu kalau satu hujan di Mekah ni, banjir terus.
Ya Allah, turunkanlah di dataran tinggi, atas bukit-bukit, lembah-lembah serta tempat tumbuhan pokok-pokok. Jadi anak hujan ni biar turunlah di lembah-lembah, jangan turun di atas kampung kita yang akan meruntuhkan suasana. Jadi cerita bacaan ni balik semula kepada cerita orang Badui. Dia mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ia mengatakan, ya Rasulullah, hujan tak ada ni, banyak apa ni, kemarau ni yang menyebabkan pokok-pokok mati habis. Maka Nabi kita berdoa. Minggu depan mari pula. Jadi mari pula mengadu banjir kuat. Nabi kita pun angkat tangan doa balik. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ini maka ini Allah SWT telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hujan apa berhenti. Cerita mereka. Karena hujan ini kita fahamlah hari ini, hujan ini adalah merupakan rahmat Allah SWT ke atas hamba-hambanya. Jadi janganlah kita kufur nikmat ini dengan kita sandarkan hujan ini kepada orang lain. Jangan duk sandar ke bintang, jangan duk sandar ke tuk bomo, jangan duk sandar ke tuk ni. Sandar dia kepada siapa? Kepada pemberi hujan, pemberi rahmat itu. Karena itulah dalam fi Muslim, dalam hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan laisat as-sana an alla tumtiru. Bukanlah makna kemarau sebenar tu tak ada hujan langsung. Tetapi lakin as-sana an tumtiru wala tumbitul ardu syai'a. Makna kemarau sebenarnya hujan tu pokok-pokok tak tumbuh. Itu jadi kemarau juga. Jadi marau itu kita tengok di sini dalam hadis ini, hadis Muslim ini nak ceritanya bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada kita, kemarau yang hakikinya kalau tak tahu hujan apa, buah memang tak ada dah. Kalau hujan tu macam tempat kita ni. Tempat kita negara Malaysia ni. Satu Malaysia tu hujan, tapi boleh jadi buah tak ada. Itu pun termasuk dinama kemarau juga. Mana bala Allah Taala beri banyak hujan kadang-kadang tu, buah tidak ada. Nak makan buah terpaksa kena ambil daripada negara-negara lain. Mari buat nak makan buah. Jadi maknanya kita sudah itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam angkat tangan doa dan Nabi kita senyum kepada orang ni, nakal dia ni. Mari minggu lepas mari hujan, minggu ni mari banjir, ni macam-macam cerita. Jadi kata ulama, jawaz tabassumul khatib 'ala al-mimbar ta'ajjuban min ahwalin nas. Boleh khatib tu senyum waktu berkhutbah kerana tengok pada keadaan-keadaan ini. Jadi khatib ni dalam masalah khutbah ni, ini di antara kita duk tengok kesan khutbah ini kadang-kadang tidak sampai kepada orang. Pasal khatib tu baca khutbah, orang tulis. Bila baca orang tulis, dia tidak merasai zauq, rasa baca. Rasa nak sapa benda. Ataupun kadang-kadang dia pakai tak semak dulu. Baca orang tulis tak jumpa koma di mana-mana. Pakai break mah jalan atas kuano. Macam-macam lagu lah. Itu di antara sebabnya khutbah kita ini tidak memberi kesan kepada pendengar, kerana khatib itu tidak mahir dalam bidang percakapan dan sebagai bidang khitabah. Jadi ini semua yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada kita. Insya-Allah Taala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-67, doa melihat anak bulan. Bila nampak anak bulan agak kita cara ke makan pula, cara ke makan, cara ke puasa, cara ke hari raya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.